Salam sejahtera semua, selamat datang ke satu lagi kelas Pendidikan Jasmani dan Kesihatan tahun 5. Alright, so mari kita mulakan. Okey, so pada hari ini kita akan melihat unit 12, Nutrien Kesihatan. Alright. Untuk hari ini, standard kandungan yang kita akan melihat adalah 8.1, amalan pemakanan sihat dan selamat, iaitu nutrien. Standard pembelajaran pada hari ini 8.1.2. Murid boleh menjelaskan kepentingan membaca maklumat nutrien pada label makanan. Dan 8.1.3, murid boleh menganalisis maklumat nutrien yang terdapat pada label makanan. So, mari kita mulakan. Okey, tahu kandungan terjamin kesihatan. Encik Syed sering mengingatkan anak-anaknya, Lily dan Julia, agar membaca label pada bungkusan makanan sebelum membelinya. Label pada bungkusan makanan memberikan maklumat tentang kandungan nutrien yang terdapat dalam produk makanan tersebut. Okey, ini betul ya. So, label pada bungkusan makanan kita perlu baca, sangat penting. Kerana label bungkusan makanan tersebut akan memberikan macam-macam jenis maklumat tentang kandungan nutrien dalam makanan yang kita beli, dalam makanan yang kita makan. Okey. So label pada bungkusan makanan tu kita perlu baca. Okey. Kenapa? Okey. Jom kita lihat. Antara kebaikan dan kepentingan membaca label pada bungkusan makanan termasuklah: nombor 1, mengetahui jenis nutrien yang terkandung dalam makanan tersebut. Okey, seperti yang kita tahu, dalam makanan yang kita beli dan makan ada pelbagai jenis nutrien. Ada lemak, ada protein, ada karbohidrat dan sebagainya. Okey, jadi kita perlu tahu apakah nutrien yang terkandung dalam makanan tersebut dan jumlah berapa banyak setiap nutrien tersebut dalam makanan yang kita beli. Okey, sangat penting. Yang kedua, mengetahui kualiti makanan berdasarkan bahan atau ramuan yang digunakan. Mungkin kita beli, contoh, kita beli tuna. Mungkin tuna yang sama, tetapi kualiti tuna tersebut berbeza berdasarkan apakah bahan ataupun ramuan yang terkandung dalam tuna tersebut. Okey. So, ramuan ataupun bahan yang digunakan membezakan kualiti makanan. So, apabila kita tahu apakah bahan ataupun ramuan yang digunakan, kita boleh tahu mana satu yang lebih bagus, mana satu yang kurang bagus. Yang ketiga, menjamin kualiti makanan berdasarkan tarikh luput yang dinyatakan. Okey, ini sangat-sangat penting. Seperti yang kita tahu, setiap makanan ada tarikh luputnya. Selepas tarikh luput tersebut, makanan tersebut akan rosak. Okey, jadi apabila kita baca label, kita akan tahu bilakah tarikh luput untuk makanan tersebut. Okey, so ingat ya, ada 3 kebaikan ataupun kepentingan membaca label. Nombor 1, mengetahui jenis nutrien yang terkandung dalam makanan. Yang kedua, mengetahui kualiti makanan berdasarkan bahan ataupun ramuan yang digunakan. Dan yang ketiga, menjamin kualiti makanan berdasarkan tarikh luput. Okey, so ini adalah 3 kebaikan membaca label bungkusan makanan. Jom kita teruskan. Okey, so di sini ada perbualan antara Encik Syed. Okey, so Encik Syed kata apa? Saya tahu roti ini mengandungi gula dan garam setelah membaca ramuan yang digunakan untuk membuat roti ini. Oleh itu, saya akan mengahadkan pengambilan bilangan roti pada setiap sajian. Okey, so ini betul. Seperti yang saya kata tadi, kepentingan ataupun kelebihan kita baca label makanan adalah
kita akan tahu apakah ramuan ataupun bahan yang digunakan. Mungkin untuk Encik Syed merupakan seorang yang tidak boleh makan makanan yang mengandungi kandungan gula dan garam yang terlalu tinggi. Mungkin dia ada penyakit ataupun dia ada masalah kesihatan dan sebagainya. Jadi, apabila Encik Syed baca label, dia baca ramuan, dia tahu, oh, roti ini ada gula, ada garam. Maksudnya saya kena makan kurang. Okey. Jadi itu adalah salah satu cara kita menggunakan maklumat yang ada pada label makanan untuk kepentingan diri kita sendiri. Apabila kita tahu apakah bahan yang digunakan, kita boleh tahu, oh, makanan ini saya mungkin kena makan lebih. Makanan ini mungkin saya kena makan kurang, ataupun makanan ini tak kisah, boleh makan, okey, dan sebagainya. Okey, jom kita tengok perbualan yang kedua. Saya sedang berusaha menurunkan berat badan. Roti ini mengandungi 29.2 gram karbohidrat dan 1.4 gram lemak bagi 2 keping roti. Oleh itu, saya boleh mengawal kuantiti pengambilan makanan, iaitu dengan menghadkan sekeping roti pada setiap sajian. Okey, betul. Jadi, seperti yang saya katakan, setiap makanan ada nutrien yang berbeza dalam kandungan yang berbeza, kuantiti yang berbeza. Okey, contoh roti, ada lemak, ada karbohidrat dan sebagainya. Okey, jadi maklumat-maklumat macam ini sangat penting, terutamanya kepada orang yang sedang menjaga ataupun menurunkan berat badan. Okey, dan antara maklumat yang paling penting untuk orang yang menurunkan berat badan adalah kalori dalam makanan tersebut. Okey, kalori maksudnya jumlah tenaga yang kamu akan dapat setelah kamu makan makanan tersebut. Okey, kalori maksudnya jumlah tenaga. Untuk orang biasa, untuk orang dewasa, kita memerlukan secara purata secara purata lebih kurang kita perlukan dalam 2000 kalori dalam sehari. Okey, tetapi oleh sebab kamu tahun 5 masih muda, jumlah kalori yang kamu perlukan lebih kurang dalam 1800 kalori. Okey, tapi ingat, ini bergantung kepada orang. Okey, bergantung kepada orang. Kalau dia selalu bersukan, dia setiap petang dia akan keluar main bola ataupun main badminton. Okey, lepas tu balik dia akan dia pergi gym pula. Okey, mungkin orang yang aktif macam tu dia perlukan jumlah kalori yang lebih tinggi sebab dia menggunakan tenaga yang lebih. Mungkin sekarang kita PKP kan, kita berada di rumah hari-hari, duduk, makan, tidur, bangun, tengok televisyen, lepas tu tidur lagi. Okey, dekat rumah, okey, mungkin kita perlukan jumlah kalori yang kurang sebab kita kurang menggunakan tenaga. Jadi, macam cikgu katakan tadi, kamu perlukan 1800 kalori. Orang dewasa perlukan 2000 kalori. Itu purata, tetapi dia bergantung kepada orang tersebut. Setiap orang memerlukan kandungan kalori yang berbeza untuk sehari. Okey? Jadi, apabila kita baca label makanan, apabila kita baca maklumat nutrisi, kita akan tahu berapa kandungan setiap nutrien dan berapa kandungan kalori dalam makanan. Dan ini sangat penting untuk orang yang sedang menjaga berat badan. Kita tengok perbualan yang ketiga sebelah kanan. Saya aktif dan suka bersukan. Saya memerlukan lebih tenaga dan tulang yang kuat. Roti ini mengandungi nutrien yang saya perlukan, iaitu karbohidrat dan mineral, kalsium. Saya boleh menambahkan bilangan keping roti untuk setiap sajian bagi mendapatkan lebih banyak nutrien. Okey, macam yang cikgu katakan tadi. Okey,
So, oleh sebab yang di sebelah kanan itu dia lebih aktif, dia kuat bersukan, jadi dia perlukan tenaga lebih. Oleh itu, dia akan makan roti dalam kuantiti ataupun kandungan yang lebih tinggi. Okay, sebab jumlah kalori yang dia perlukan lebih tinggi. Okay, so itulah antara cara kita gunakan maklumat pada label makanan untuk kepentingan kita. Nombor satu, kita boleh tahu ramuan dalam makanan dan kita akan tahu makanan itu bagus ataupun tidak bagus untuk kita. Kita perlu makan lebih atau makan kurang. Okay. Yang kedua, kita akan tahu jumlah nutrien dan juga jumlah kalori. Lepas tu, kalau kita aktif, kita boleh makan lebih. Kalau kita kurang aktif ataupun cuba menurunkan berat badan, kita makan kurang. Alright? Jom kita teruskan. Alright. So ini merupakan contoh. Okay. So disebabkan sekarang ni PKP, cikgu ada pergilah sekitar rumah. Cikgu ada ambil beberapa contoh makanan yang ada dalam rumah saya dan saya ingin kongsikan label makanan yang ada dalam pack makanan tersebut. Okey, jom kita lihat. Yang pertama, okey, Munchies Crackers. Biskut ni, biskut. Okey. Tak tahulah, dekat Semenanjung panggil biskut, dekat sini panggil roti ya. Tak tahulah, okey. Ni wheat cracker. Okey, so jom kita tengok. Okey, so yang pertama kita dapat lihat dalam label tersebut dia ada tulis ramuan yang digunakan. Okey, jadi dalam wheat crackers ini ada apa? Ada tepung gandum, ada gula, ada lemak, ada sayuran, okey, ada tepung. Banyak lagi lah ramuan yang digunakan. Okey. Selepas itu ada apa lagi? Pembuat atau penghasil. Okey. So biskut ini dibuat di mana? Biskut ini dibuat di Batu Pahat, Johor. Okey. Yang ketiga ada apa? Cara menghubungi. Okey. So di situ ada talian khidmat pengguna. Okey. Kalau contoh ada masalah ke apa, boleh panggil nombor tersebut, boleh tulis email. Tapi tengoklah masalah apa. Kalau masalah keracunan jangan call nombor ini, terus call ambulance. Okey. Okey, call nombor ini sampai esok dia tak datang kan. Okey, so ada cara menghubungi. Okey, next kita tengok lagi di sebelah kanan ada maklumat apa? Nutrition facts. Okey, yang pertama serving size, serving per package. Okey, ini sangat penting. Okey, sangat penting. Sebab dengan menggunakan serving size maksudnya saiz hidangan. Berapa banyak yang kita makan sekali. Okay, serving size. Saiz hidangan. Okay. Apabila kita dapat tahu serving size, saiz hidangan dan juga berapa banyak hidangan dalam satu bungkus, serving per package, baru kita boleh tahu jumlah kalori dalam makanan. Okay. So kita tengok di sini dalam Munchies Crackers wheat cracker ni. So nutrition facts, serving size dia 23 gram. Okay. Dan dalam paket ini ada 16 hidangan. Okay. Mungkin ada yang tak faham kan mana cikgu tengok ini. Okay, sekejap. Okay, so serving size dia 23 gram. Dan paket ini ada 16 hidangan. Okay? Alright, kita teruskan. Jumlah kalori. Kalori, cikgu katakan tadi, kalori adalah tenaga. Okay, so kita tengok. Per serving, setiap hidangan ada 110 kalori. Okay, maksudnya dalam biskut ini dia ada paket-paket kecil. Okey, ada 16 paket kecil. Dan satu paket iaitu satu hidangan ada 110 kalori. Okey? Itulah maksud dia. Okey, itulah maksud dia. Next, kita tengok lagi ada maklumat apa.
Okey, kita ada maklumat alahan ataupun alergi. Ini sangat penting. Seperti yang kita tahu, ada orang yang ada alahan, ada alergi. Ada orang tidak boleh makan sesetengah produk makanan. Jadi ini sangat penting. Kita tengok makanan ini ada apa? Ada wheat. Okay, wheat adalah gandum. Milk ada susu. Soybean ada kacang soya. Ada orang dia tidak boleh makan gandum, susu dan kacang soya. Apabila dia makan, dia akan ada reaksi alergi ataupun allergic reaction. Mungkin dia akan rasa gatal-gatal kulit. Okay, gatal-gatal kulit itu adalah antara kesan yang sangat kecil. Antara kesan yang besar, mungkin dia akan tidak boleh bernafas dan akan membahayakan kesihatan. Jadi benda ni tak boleh bawa main. Okay, jadi pastikan kamu tengok betul-betul apakah allergy advice dalam makanan tersebut. Okay, pastikan, tanya dulu sebelum kongsi makanan. Tanya kawan kamu, ada makanankah yang dia tidak boleh makan. Okay, kita tengok lagi. Di bawah dia, this product may contain traces. Okay, mungkin kamu tidak tahu kan. Cikgu baca di mana? Okay, di sini. Tengok. Okay, this product may contain traces of nuts and peanuts. As it has been made in a factory that uses nuts and peanuts ingredients. Okay, apakah maksudnya? Maksudnya dalam biskut ini tak ada kacang, tetapi tempat penghasilannya mungkin ada kesan kacang. Jadi walaupun biskut ini tidak ada kacang, mungkin orang yang tidak boleh makan kacang akan terkesan sebab ada kesan-kesan. Okay? Mungkin ini tidak penting untuk kamu tahu sekarang. Yang perlu kamu tahu adalah label makanan ada maklumat alahan ataupun alergi. Okay? Sangat penting. Next, kita tengok lagi. Storage, cara simpan. Seperti yang saya katakan tadi, setiap makanan ada cara penyimpanan yang berbeza. Okay, untuk biskut ini dia kata apa? Store in cool, clean, dry place. Simpan di tempat yang dingin, sejuk, bersih dan kering. Okay, kita tengok lagi. Tempat disebarkan ataupun dihantar. So kita sudah tahu dia dibuat di Malaysia, tapi dia dihantar ke mana? Dia dihantar ke negara Bangladesh, Hong Kong, Brunei, Nepal, Singapura. Wah, macam-macam tempat kan? India pun ada. Okay? So, ini adalah antara maklumat-maklumat yang ada pada label makanan. Okay, dan yang penting, tarikh luput. Okay, sangat penting, sangat penting. So, biskut ini bila tarikh luput dia? 15 Disember 2021, tahun inilah. Okay, 15 bulan 12, okay, Disember tahun 2021. Seterusnya biskut Lexus. Okay, kita tengok ada apa. Okay, yang pertama ramuan. Okay, so ada apa dalam biskut ini? Ada dalam biskut Lexus ini ada tepung gandum, ada gula, ada mentega kacang, ada apa lagi, lelemak. Okay, macam-macam lah, ada banyak di situ, boleh baca. Okay, so yang pertama ramuan. Apa lagi? Yes, maklumat alahan, sangat penting. Kita tengok allergy advice dia, maklumat alahan ataupun maklumat allergy. Contains wheat, ada gandum. Peanuts, okay, ada kacang peanut. Milk, susu. Soybean, okay, kacang soya. Okay, so orang yang tak boleh makan gandum, kacang peanut, susu, kacang soya, lebih baik untuk dia tak makan lah. Okay.
Next, ada maklumat penyimpanan di situ, storage. Okay, store in cool, clean and dry place. Simpan di tempat yang sejuk, bersih dan kering. Alright? Okay, kita tengok. Okay, pembuat atau penghasil. Biskut ini dibuat di Batu Pahat, Johor. Alright, ada cara menghubungi di situ. Okay, negara buatan, made in Malaysia. Okay, dibuat di Malaysia. Masuk tarikh luput. Okay, biskut ini bila tarikh luput dia? 1 Februari tahun 2022. Tahun depan baru dia tarikh luput. Okay? Okay, kita tengok lagi. Okay, serving size, serving per pack. So di sini ada 10 hidangan dalam paket ini. Setiap hidangan ada 19 gram. Okay, maksudnya dalam paket ini ada 10 paket kecil, 10 hidangan kecil. Okay, kita tengok jumlah kalori, amount per serving, setiap hidangan. Maksudnya setiap satu daripada 10 hidangan tersebut, dalam 10 paket kecil tersebut, ada mengandungi ataupun memberikan kita 100 kalori. Okay, kalori adalah tenaga. Okay, so per serving, setiap hidangan ada 100 kalori. Alright? Okay, seterusnya, Julie's peanut butter sandwich. Okey, jom kita lihat ada apa. Yang pertama, ramuan. Okey, macam biasalah ramuan ada berbagai jenis ramuan. Yang kedua, sangat-sangat penting, maklumat alahan ataupun maklumat alergi. Kita tengok, contain cereal. Ada cereal containing gluten, milk derivatives and peanut. Okey, ini adalah antara makanan-makanan yang mungkin orang ada alergi. Okey, mengandungi gluten dari bijiran, ramuan terbitan susu dan kacang tanah. Alright? So peanut adalah kacang tanah, bukan kacang peanut. Maafkan saya. Okey, kita tengok lagi. Serving size, serving per container. Okey. So dalam kontainer ataupun kotak ini ada 18 hidangan. Ada 18 hidangan ataupun 18 paket kecil. Setiap hidangan ataupun setiap paket kecil ada 4 keping biskut. Okey. Lagi sekali. Dalam kotak ini ada 18 hidangan, 18 paket kecil. Setiap paket kecil ada 4 keping biskut. Alright? Jom kita tengok. Okey, maklumat pemakanan, jumlah kalori. So, macam yang saya kata tadi, ada 18 hidangan dan setiap hidangan memberikan kita 153 kalori tenaga. Okey, maksudnya apabila kita makan 4 keping biskut Julie's, kita akan dapat 153 kalori. Seterusnya, pembuat atau penghasil. So, biskut ini dibuat di Alur Gajah, Melaka. Okey. Seterusnya, negara buatan, made in Malaysia lah kan, negeri Melaka. Seterusnya, sangat penting, saya highlight lagi sekali. Okey, logo kita semula. Adik-adik semua, tolong. Bila nampak logo kita semula, jangan buang. Cuba simpan, cuba guna balik ataupun hantar ke pusat kita semula ataupun masukkan ke dalam tong kita semula. Okey, ada sebab kenapa kita letak logo kita semula di situ. Okey, dunia pada hari ini semakin tenat. Kalau kamu pergi ke laut, nampak biru. Okey, Labuan ini laut dia biru. Cuba pergi ke tengah-tengah laut. Macam-macam plastik ada di dalam laut. Okey, ikan
makan plastik tersebut. Okey, banyak haiwan dalam laut yang mati sebab plastik, sebab straw dan sebagainya. Jadi bila kamu nampak logo kita semula, tolong jangan buang macam itu saja. Okey, kalau boleh gunakan balik, simpan pensel, simpan kad, simpan duit shilling, gunakanlah balik. Kalau tidak, letakkan dalam tong kita semula yang berwarna-warni itu ataupun hantar ke pusat kita semula. Okey, tolong ingat benar. Okey, seterusnya cara menyimpan. Store in a cool, dry place away from strong light and odor. Okey, maksudnya simpan di tempat dingin, sejuk dan kering. Elakkan letak kotak ataupun biskut ini dari cahaya kuat dan bau-bauan. Bau-bau kuat lah maksudnya. Okey, so ini adalah antara maklumat yang kamu boleh nampak, yang kamu boleh baca dari label makanan. So, kesimpulannya, membaca label makanan sangat-sangat penting. Ada banyak jenis maklumat yang kamu boleh dapat apabila kita baca label makanan. Right? So, saya harap kamu faham apa yang cikgu sampaikan pada hari ini. Terima kasih kerana lihat video ini sampai sekarang. Itu sahaja untuk video kali ini. Terima kasih dan bye.